tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Imam Ghazali, Jawahirul Quran, beliau menjelaskan bahawa kalau kita tak mahu, kalau kita hidup di dunia ini tak mahu hati kita tidur, buat dua perkara. Sentiasa berzikrullah dan berpaling daripada makhluk seluruhnya untuk menghadap Allah saja. Dawamu zikri, sentiasa berzikir, wal i'rad amma siwallah, berpaling daripada apa saja yang lain daripada Allah untuk menghadap Allah. Inilah yang kita lakukan dalam suluk. Kita dipaksa berzikir Allah, 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 Allah dalam hati, tapi fikiran kita ke lain. Sepatutnya bila kita sebut Allah, Allah, Allah dalam hati, fikiran kita ke Allah saja. Bila ke lain, inilah yang tak ada. Itulah sebabnya solok 10 hari tak jadi solok. Yang saya maksudkan tak jadi solok itu tak habis. Pasal solok di sini, kalau ikut kata Imam Ghazali tadi, pertama sentiasa zikir. Okey, kita dah buat sampai kuli jasad. Tapi al-i'rad amma siwallah, berpaling daripada apa saja kecuali Allah. Ini kita tak penuhi. Kita terfikir itu, terfikir ini, banyak perkara yang kita fikir. Jadi juga separuh kita, separuh daripada diri kita mahukan Allah, separuh mahukan makhluk. Jadi tak jadilah. Kata Imam Ishaq, kita zikir itu macam orang berjalan. Orang berjalan guna dua kaki, kiri dan kanan. Kita zikir itu macam kaki kanan. Tapi kita mau Allah saja itu, kaki kiri itu membantu kaki kanan, barulah boleh berjalan. Tapi kalau kita zikir saja, kaki kanan sudah berjalan, tapi kita masih memandang lain daripada Allah, itu berarti kaki kiri kita diikat, kaki kiri kita ikat. Macam mana kita boleh berjalan? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pastilah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita beramal di sini ni macam hijrah. Kalau niat kita untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah kita sampai. Kalau ada yang lain, insya Allah tak sampai. Sebab itulah apabila orang-orang Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, walaupun majoriti mereka berhijrah itu kerana Allah dan Rasulnya, ada juga di celah-celah itu beberapa orang mukmin yang berhijrah kerana nak harta, nak dunia, berhijrah kerana nak cari pasangan. Sebab itu Rasulullah kata, faman kana hijratu lidunya, siapa yang berhijrah ke Madinah untuk dunia, maka dia dapatlah dunia. Sesiapa yang berhijrah li imra'atin yankihuha, dia berhijrah kerana nak dapatkan perempuan, insya-Allah dia dapat nikah perempuan tu. Tapi Allah dan Rasul tak dapat dah. Kerana pada masa itu bila Rasulullah sudah berhijrah di Madinah, sudah berada di Madinah,
Ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, kawan kita si Fulan ni sampai sini baru je. Dia berhijrah sesudah tunangnya pergi hijrah. Hari itu dia tak mau hijrah karena tunangnya di Mekah. Sekarang tunangnya berhijrah, dia pun ikut belakang. Maka Rasulullah kata, siapa yang berhijrah kerana perempuan yang dinikahinya, yang akan dinikahinya, maka dia dapatlah perempuan itu. Di zaman Imam Ishaq pun ada orang berhijrah bersolok di surau Dong sana, ada juga cerita macam tu. Kerana dia pujuk-pujuk seorang perempuan, dia tak mau. Perempuan itu pergi solok, dia ikut belakang. Akhirnya dapatlah kahwin. Mudah-mudahan kita tak adalah buat macam tu. Tapi apa yang saya maksudkan, bila kita bersolok, niat kita hanya satu. Kita nak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita berada di dalam surau ini ketika solok, sebenarnya kita berada dalam keadaan yang bersih. Sebersih alam kubur. Bagaimana bila kita masuk ke kubur, kita tak boleh bawa apa saja yang Allah tidak redai. Maka begitulah bila kita bersolok, jangan ada di dalam hati kita apa saja yang Allah tidak redai. Itulah yang menjadi penghalang besar. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran tadi, dan apa yang telah saya terangkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ditanya oleh Jibril mengenai ihsan, mal ihsan, maka Rasulullah bersabda, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi merasa seolah-olah melihatnya, sesungguhnya anda akan merasa Allah melihat anda, Allah memantau diri anda. Hadis tentang ihsan inilah, tuan-tuan, sebenarnya Nabi menggambarkan kepada kita orang mukmin yang hatinya diubahkan oleh Allah daripada tidur kepada jaga. Bila kita sampai ke peringkat ihsan, barulah hati kita ini diubah oleh Allah daripada tidur kepada jaga, daripada lalai kepada sedar. Sebab itulah, ketika itulah orang yang sampai di peringkat ihsan tadi seolah-olah memandang Allah. Kalau sudah berada seolah-olah memandang Allah, tentulah semua kesalahannya Allah tunjukkan. Apa saja kesalahannya, apa saja perkara-perkara yang tak betul, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan terlebih dahulu, barulah Allah kurniakan kepada orang itu untuk mengenalnya lebih dekat lagi, seolah-olah memandang Allah. Sebab itulah kata-kata Imam Ghazali itu sebenarnya betul, ditinjau daripada sudut Quran, sudut hadis Nabi, betul. Ya. Bila kita sampai peringkat ihsan itulah, maka sifat-sifat lalai dan sebagainya dalam hati kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi seorang yang muhsin. Bila kita menjadi seorang yang muhsin, maka Allah sebutkan dalam Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada orang-orang muhsinin.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir sekali, marilah kita pahami amalan suluk ini mengikut pendekatan yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam satu kitabnya, Sifat Usail li Tahdhibil Masail. Di dalam kitab itu Ibnu Khaldun ada menerangkan satu jenis mujahadah. Satu jenis mujahadah. Kalau susah nak faham apa itu mujahadah, satu jenis ibadat dah senang. Satu jenis ibadat yang Ibnu Khaldun istilahkan mujahadatul kasfi wal i'tila'i. Mujahadah, kasyaf dan nampak perkara yang tak nampak jadi terang. Sebenarnya kita solok ni sebenarnya ialah mujahadah al-kasfi wal i'tila, seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun. Karena bila kita bersolok, berzikir, Allah hidupkan hati kita. Bila hidupkan hati kita, maka bermakna Allah Ta'ala akan kasyafkan berbagai hijab hati. Bila Allah kasyafkan berbagai hijab hati, maka yang tak nampak jadi nampak. Dosa kita nampak. Sebelum datang sini, kesalahan kita tak nampak. Yang besar pun tak nampak, apalagi yang kecil tak nampak. Tapi bila kita beramal sini, berzikir beberapa hari, Allah kasyafkan, angkatkan berbagai hijab hati kita, maka hati kita nampaklah. Pertama sekali, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan diri kita, Allah tunjukkan. Yang nanti akhirnya Allah akan tunjukkanlah sebahagian daripada rahsia-rahsia kewujudannya, keagungannya, kesempurnaannya, kodrat dan iradahnya. Jadi amalan solok ni kalau kita tinjau dari sudut apa pun adalah amalan yang betul, amalan yang sebaik-baik amalan. Karena mujahadah al-kasb wal i'tila' ni, kata Ibnu Khaldun, bila kita lakukan macam solok ini, kita lakukan, kata Ibnu Khaldun, manusia yang menjalani mujahadah ini lama kelamaan aspek rohaninya jadi kuat, aspek jasmaninya jadi lemah. Sebab itulah kita makan sayur je biar lemah jasmani kita. Ya. Bila cukup lemah jasmani kita, cukup kuat rohani kita, maka Ibnu Khaldun menyebutkan pada masa itu kita menjadi insanun ruhiyun, manusia roh semata-mata, walaupun ada tubuh. Bila manusia roh semata-mata walaupun ada tubuh, roh kita, hati kita tidak dikuasai oleh tubuh kita. Pada masa itulah pandangan roh kita, pandangan hati kita tajam. Berbeza dengan manusia-manusia lain. Inilah tuan-tuan hakikat amalan suluk yang kita lakukan di sini.